warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa an tasta'mila bihi an abdanina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hari ini kita menyambung lagi pengajian kitab Muqaddimah Aqidah Muslimin, yang mana kita akan menghabiskan sedikit lagi huraian yang keempat, perkara yang boleh membatalkan iman, mengingkari atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kerasulannya. Seperti mana seseorang yang mengatakan saya tidak tahu sama ada yang dibangkitkan di Mekah, mati di Madinah atau orang lain. Jadi maknanya dia itu mempersendakan Rasulullah SAW. Ibarat kita kata tak kenal lah siapa yang lahir kat Mekah, yang mati kat Madinah tu. Tak tahulah Nabi Muhammad ke orang lain ke. Itu percakapan seperti itu pun boleh rosak iman. Atau mengatakan bahawa menjadi Nabi itu boleh diusahakan. Macam minta kerja lah, isi borang online, kemudian pergi temu duga, ataupun boleh belajar jadi Nabi terus. Ini salah satu contoh kata-kata mempersenda Nabi SAW, seolah-olah memperkecilkan perlantikan Allah terhadap orang yang dipilihnya untuk diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Ataupun, ini penting, menyatakan wali itu lebih tinggi martabatnya daripada Nabi. Setengah-setengah orang dia belajar ilmu tasawuf tapi tak belajar ilmu tauhid, atau belajar ilmu tasawuf ambil berat tasawuf, tak ambil berat ilmu tauhid, ilmu akidah. Maka dia bacalah sejarah para wali. Para wali berdakwah, katakan dia berdakwah pada orang satu kampung beriman. Pergi tempat lain, kampung lain semua beriman. Tapi dia baca kisah Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah, tak sampai 25 orang beriman. Nak tubuh cawangan pun tak boleh, RS tolak. Jadi dia pun buatlah kesimpulan, maka dengan itu martabat seorang wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Ada orang kata itu, tuan-tuan. Kita belajar bab ni, dengar orang kata gitu, kita tahulah. Maka kita tahulah percakapan, pandangan yang mengatakan sedemikian itu mencela Rasulullah atau mencela Nabi atau merendah-rendahkan martabat seorang Nabi. Merendah dan mencela martabat Nabi ini, dia melibatkan tentang akidah dan bersangkut paut dengan Allah Ta'ala, kerana Allah yang lantik, bukan manusia yang lantik. Jadi berhati-hati percakapan, pandangan yang seperti ini.
atau mencela mana-mana nabi dan malaikat. Malaikat pun tak boleh, ya, melaknatnya atau memakinya atau mempersendakannya, sebagaimana kisah berlaku masa perang Tabuk. Orang munafik mengatakan tidak ada yang kulihat di kalangan ahli Quran yang terlalu penakut dan lidahnya pembohong melainkan si perut buncit ini, dimaksudkan Nabi SAW. Ya, mencela Nabi tak boleh. Kita baca sirah Nabawiyah, Nabi itu berjanggut, kita cela Nabi. Kita kata Nabi ni seorang yang berwatakkan tak kemas sebab janggut berserabai. Mesti ada kutu dalam janggut, dia tak boleh kata begitu. Ya. Ataupun kita kata Nabi tua-tua pun nak cari juga perempuan muda kahwin sampai 11 orang. Jangan sebut itu. Boleh rosak akidah, boleh jadi kafir. Ya? Itu dia. Sama masuk juga dalam malaikat. Tak boleh kita kata malaikat ni tugasnya hanya beribadat saja. Beribadat. Jadi malaikat langsung tak progresif. Malaikat langsung tak boleh buat apa, dia hanya duduk beribadat. Tak boleh kata macam tu. Malaikat ada tugas dia sendiri. Kita cela-cela malaikat. Malaikat Jibril contohnya, dia tiup sikit je, habis satu dunia. Boleh hancur. Bayangkan malaikat Israfil yang meniup sangkakala pun boleh menghancurkan dunia. Bayangkan kedudukan malaikat sisi Allah cukup tinggi dan mulia. Melaknat, memaki atau mempersendakannya pun tidak boleh. Kemudian Ibnu Hajar menyatakan bahawa menjadi kafir juga orang yang meredakan kafir, seperti menasihatkan orang kafir supaya jangan masuk Islam. Ada orang kafir tu nak masuk Islam, ya? Jadi kita pun berilah nasihat kat dia, awak tak payah masuk Islam. Jadi kalau awak masuk Islam, awak rasalah susahnya masuk Islam ni. Maknanya kita jangan nasihat dia jangan masuk. Kita kena nasihat dia suruh masuk dan ajak dia masuk, ajak dia mengucap. Tu dia. Oleh sebab kerana kadang-kadang tempat kita ni terlampau minta maaf cakap lah kan, cerewet sangat segi peraturan dan undang-undang. Kita kadang-kadang terlepas pandang buat begini tau. Sebab ada orang nak masuk Islam, tapi kita rasa macam takut-takut. Lah, bayangkan nak mengislamkan orang, tu kata engkau ada tauliah kena islamkan orang. Sedangkan mengajar pun tauliah juga, imam tauliah. Ni bukan saya nak mensendakan, tidak. Kita pun takut juga. Pernah tu orang, salah seorang daripada orang Jais kata, kenapa tak suruh dia mengucap je? Manalah aku tahu, aku takut segi undang-undang kan, aku tanggungjawab dah islamkan dia kan, aku kena tanya pula macam-macam. Ni korang punya pasal lah ni. Jadi kami ni sepatutnya dalam Islam tidak kan. Orang datang, saya nak masuk Islam, mengucap. Gitu sebenarnya. Mesti kita akan timbul persoalan, betul tak? Tuan-tuan, saya, perempuan. Ustaz, kalau kita, dia nak masuk Islam, dia masuk Islam, tiba-tiba masuk Islam. Tiba-tiba lah ustaz kan, dia tak semayang. Boleh ke? Sebab tu kita kena faham. Sekurang-kurangnya dia sudah menuturkan 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling kurang itulah. Itulah penyelamat dia untuk masuk dalam syurga. Faham? Orang yang lahir Islam pun tak semayang pun nak heran. Lahir nama hebat macam nama sahabat. Nama siapa? Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali. Kalau letak nama Husain dengan setiap siap sekali dengan dia punya gelaran Al-Haidari ataupun Haidar. Nama siapa ni? Nama Sayyidina Husain, singa. Tapi tanya semayang dah, tak semayang. Puasa, tak puasa. Tanya orang puasa Ramadan, dia tak puasa. Tapi pernah tak dia menghalalkan haram? Tidak. Pernah tak dia mengharamkan yang halal? Pun tidak. Pernah tak dia buat perkara murtad? Tak. Cuma dia dosa besar je sebab tinggalkan kewajipan. Atau mungkin dia melakukan dosa dan maksiat seperti minum arak, judi sebagainya. Tapi yang masih menyelamatkan dia ialah la ilaha illallah. Sebab kerana besok di hari akhirat, besok Allah akan panggil satu orang ni. Kita belajar dah kan 4 golongan yang mengucap 2 kalimah syahadah. Ada orang ni dibuka 99 buku suratan amalannya sejauh mata memandang. Kan Allah tanya kan, kau tak ada ke kebaikan yang kau buat langsung? Tak ada dia. Tak ada sebarang kita panggil alasan atau excuse, tak ada. Ke malaikat aku nanya ke kau?
Tak. Allah kata engkau ada satu amalan, yang mana amalan ni kau timbang, segala kejahatan kau jadi ringan, yang ini jadi berat. Apa itu ya Allah? Allah keluarkan satu kertas, ditulis kalimah la ilaha illallah, letak dekat timbangan amal kebajikannya, jadi berat, yang tu jadi ringan dosa dia. Jadi dia boleh masuk syurga, tapi dengan syarat dia kena azab dulu dalam neraka. Satu malaikat, Allah sebut pada malaikat, akhrijuhu minan nar wa adkhiluhu fil jannati wa in kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin minal iman. Keluarkan dia dari neraka, masukkan dia dalam syurga, walaupun dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Allahu Akbar. Ini samalah kes orang mengucap dua kalimah syahadah. Kita suruh dia mengucap dua kalimah syahadah, walau bagaimanapun tugas kita tunjuk, ajar orang yang baru masuk Islam. Kadang-kadang orang masuk Islam ni tuan-tuan, dia kena ada fiqh khas untuk dia. Dia keliru. Kasihan orang masuk Islam ni, mu'alaf ni, dia keliru. Kadang-kadang kita yang mengelirukan dia. Kita yang menyusahkan dia dari segi apa-apa hukum, yang sepatutnya dia ada benda yang kita kena pandang pada dia mesti diringankan. Contohnya dalam bab solat dia, bukan maknanya dia tak payah solat, dia solat, tapi diringankan dulu. Jangan disusahkan dengan hukum-hukum yang berat-berat. Kita ajar dia lafaz niat usolli, dia pun susah nak sebut usolli. Dia pun keliru macam nak angkat takbir, nak sekali dengan niat. Ini semua kita kena ringankan dia. Banyak lagi dalam bab taharah dia, mensuci najis. Macam mana kalau dia berinteraksi dengan keluarga dia yang non-Muslim, dia pada masa itu dia bawa beg plastik dipenuhi dengan daging babi, rumah pula tingkat 9 kat kondominium, nak sama nak kena turun bawah, dia cari tanah pula kena keluar pada gate nak cari. Tu semua dia. Betullah di Malaysia ni mereka dididik di Perkim, dia ada ustaz-ustaz dia sendiri. Jadi dia balik-balik dalam masyarakat dia, ada orang Melayu macam kita ni, kadang-kadang dia rasa keliru. Ni luahan mereka tentang hukum hakam. Sebab tu saya kata, awak kalau keliru jangan rujuk kepada orang awam, rujuklah kepada orang yang alim, orang yang tahu. Tidak nanti awak pun keliru. Lama okey dia, alhamdulillah. Tu dia. Ya. Zaman dulu ingat tak kalau orang ada tattoo kan, apa kata dia, kena buang tattoo tu, kena ambil cuka getah cuci. Tapi sakit, kau nak mana, azab neraka ke ataupun azab dunia? Jangan. Nak buat macam mana kan? Biar je lah. Apa nak heran, saya masuk Al-Azhar tu, dekan fakulti saya sendiri, sini ada cop tu, nak main lambang singa. Saya tengok dah lama, tapi dah pudar-pudar lah kan. Rupa zaman jahiliah dulu orang pasang mana budak-budak. Mana dia tahu? Dia dah umur dah tua dia kan, ke 60, dia dah pudar dah. Kita tengok lah lambang singa, Arab singa lah biasanya. Dia lambang naga-naga ni Cina maksudnya kan. Boleh kita kata, ini ke aku punya profesor, ini aku punya dekan. La ya Allah, selama aku belajar dengan gangster ke belajar dengan ulama kan. Di zaman dulu kan, itu kan. Saya tanya orang Arab dia masa tahun 70-an 60-an tu dia kan, biasa dia chop orang dia supaya tunjukkan itu kabilah tertentu. Allahu Akbar tuan-tuan kan. Baik, jadi kalau ada orang masuk Islam, relakan dia masuk Islam, bimbinglah dia. Berkata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala. Ibn Taymiyah ni ada pandangan dia yang keras, yang kita tak boleh ikut, dan ada benda yang kita boleh ikut. Itu kena fahamlah. Tak semuanya kita boleh ikut, tapi ada benda yang kita boleh ikut kan? Ini antaranya ditafsirkan ayat 44 surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka orang-orang yang kafir. Tidak syak lagi, ini dia huraian dia, bahawa sesiapa yang tidak beriktikad wajibnya berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi kafir. Macam contohnya kan, wajib solat 5 waktu.
sabit nas dalam Quran dan sunnah, kita pun beriktikad tak wajib, kufur. Tapi ada syarat lah. Kalau orang tu jahil, tak reti apa, dia berdosa je, fasik, sebab dia tak pergi belajar. Tapi kalau dia tahu dah, kita dah bagi tahu, dah kita berhujah dengan dia tolak agak, boleh dikafir, tu masuk dia. Jadi sama juga hukum-hukum yang lain. Wajib puasa dalam bulan Ramadan, dia kata tak wajib. Wajib bayar zakat, dia kata tak wajib. Ikut hukum faraid, dia tak. Kan? Wajib melaksanakan hukum jinayah dalam Quran, potong tangan bagi pencuri, sebat bagi penzina. Oh, dia iktikad tak wajib. Kafir. Nah, itu baru iktikad, benda orang tak dengar, orang pun tak nampak kan, sebab iktikad. Tapi kalau dia lahirkan kata-kata, oh tak wajib laksanakan hukum Allah. Kita tanya, awak tahu ke yang ucapan tu boleh rosak iman? Saya tak tahu. Oh, rosak iman lah. Kita apalah, saya mohon maaf, jadi saya mengucap 2 kalimah syahadah berhati-hati. Supaya saya rasa walaupun saya tak tahu, tapi dah diberitahu, tapi saya nak mengucapkan, saya risau. Itu terbimbang. Sebab tu banyak orang dia tak tahu benda gini, ya? Banyak orang tak tahu. Di luar sana tuan-tuan, banyak orang jahil lagi. Kita duduk dalam masjid, dalam surau yang kita dengar kuliah, kita tahu. Tu pun tak semua je dengar kuliah, yang datang semayang je ada. Kan? Yang datang masjid surau pun yang datang semayang je ramai, dengan kuliah pun ramai. Tapi yang datang kenduri ramai. Itu dia. Kan? Setengah surau, setengah masjid, dia datang mayang maghrib, terbalik. Isyak kan, datang. Makan muka dia ada. Masa kuliah dia tak ada, dia bukan surau tuan-tuan lah, ni tempat lain. Tapi kat mana-mana pun serupa, ya. Baik. Sesungguhnya setiap umat Islam itu mestilah memerintah dengan adil. Orang Islam dia wajib menegakkan keadilan. Maknanya dia hukum orang, Quran kata wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi wajib berhukum sama manusia dengan hukuman yang seadil-adilnya. Tu nak faham. Jangan orang-orang yang kecil-kecil, yang biasa-biasa kita roboh rumah dia, kita halau dia. Toke-toke besar dia punya kilang, kita biarkan je. Ini bukan dekat tempat kita ni, tempat lain lah, kan? Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Tapi mana-mana pun serupa, ya? Itu dia. Kena adil. Kadang-kadang keadilan menurut hukum mereka ialah yang dipandang oleh pembesar-pembesar mereka. Dia rasa apa dihukumkan oleh pemimpin dan pembesar dia adil belaka. Tak pernah yang tak adil. Bahkan banyak sekali di kalangan orang yang mengaku Islam berhukum dengan adat yang bukannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Badui di zaman dahulu, di mana mereka berpendapat itulah hukum yang sayugia, mana sepatutnya dilaksanakan. Bukannya kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kata Ibn Taimiyah. Dia orang Badui tu, dia rasa hukum ni yang betul. Kalau buat begini. Macam hukum qisas. Qisas ni datang dari Islam siapa yang terlibat saja. Kalau membunuh tu tengok membunuh dengan niat ke, membunuh sengaja, tak sengaja, separuh sengaja, fully sengaja. Kalau zaman jahiliah tu tidak. Dia membunuh tu tak kena. Dia boleh kena kat orang lain. Cari siapa yang ada pertalian dengan dia, ataupun orang kampung dengan dia lah, sekampung dengan dia. Katakan kampung A bunuh orang kampung B. Tak dapat orang bunuh tu, kampung A tu siapa dia jumpa dia bunuhnya. Dalam Islam tak boleh. Kau orang kampung sekian dah, orang kampung kau buat hal, aku balas balik, tak boleh. Dia tak adil. Sebab mungkin dia orang baik. Kita tak boleh kata satu kampung ada seorang orang jahat dan hukum semua kampung jahat. Tak boleh. Nampak? Sebab itu orang zaman jahiliah begitu dulu. Bila ada kitab Allah dengan sunnah diturunkan, disuruh mereka melaksanakan hukum tersebut. Jadi mereka dah biasa pakai hukum adat. Dia macam orang Negeri Sembilan, minta mak cakap lah kan. Dia tak pakai dah hukum faraid, dia pakai adat patih juga. Pasal dia kata dah biasa ikut dah macam mana, kan? Biar mati anak jangan mati adat, kan? Tu dia punya qaul dia. Ataupun riwayat dia pakai. Kan? Minta maaf lah tuan-tuan, yang marah saya pula. Ini tak boleh, kan? Faraid ni dia ada dua. Kalau semua adik-beradik setuju faraid, ikut faraid. Kalau setuju bagi sama rata, sama rata. Kalau dia tak setuju macam tak boleh,
Ini hukum betul kata hukum Islam tu dia adil. Hukum Islam tu dia adil. Allah letakkan hukum tu dengan kebijaksanaan dia. Dia tahu dah lelaki banyak ni sebab sekian-sekian, perempuan banyak ni sekian-sekian, sebab bapa banyak ni sekian-sekian, sebab mak. Dia tahu dah. Kita belajar sifat 20, kita hafal Allah wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi. Nampak tak? Kita baca apa? Alim. Allah tu sifatnya alim, maha mengetahui. Kita tahu Allah sifat hakim, khabir, humboy. Habis apa maksud alim, khabir dengan hakim? Mana Allah tahulah. Dia letakkan hukum itu, peraturan tersebut sesuai dengan keadaan manusia. Pembahagian itu cukup adil. Maka hukum Allah ni wajib kita beriktikad di hukum yang paling adil. Bila ada manusia menilai hukum Allah bertepatan dengan hukum Allah, itulah hukum seadil-adilnya. Tetapi tidak boleh beriktikad bila pemimpin menghukum itu tidak berpandukan Quran Sunnah, tapi kita kata adil. Seperti kata apa? Tu datang daripada pemimpin, kita ikut je lah. Tak boleh. Kalau bertentangan dengan Quran Sunnah, tak boleh patuh dan taat. Wajib patuh dan taat kalau sekiranya dia berlaku adil, sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hukum tu banyak lagi nak dibincangkan, complicated lah. Cuma ruang ni kalau beri contoh yang banyak itu, maka banyak lagi lah yang nak dibicarakan. Kita masuk bab yang ke-14, perkara-perkara yang batalkan dua kalimah syahadah. Dia tak ada jauh beza pun dengan gugur iman, murtad atau membatalkan dua kalimah syahadah. Maknanya sama saja. Cuma di sini dia ambil dalam kitab saya ni, dia rujuk pada pandangan-pandangan ulama yang lain. Ada ulama zaman dulu, dah ada ulama yang zaman sekarang ni. Setelah kita memahami segala yang terkandung dalam dua kalimah syahadah, apa dia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beriman pada Allah dan Rasul. Apa yang diperintah ikut, apa yang disuruh tinggalkan. Itu intipati dia. Segala dikhabarkan oleh Allah dan Rasul, wajib kita beriman dan percaya, wajib kita sanjung dan kita agungkan. Yang menjadi intisari yang terkandung di dalamnya segala rukun iman. Jadi kita kata beriman pada Allah dengan Rasul, maka meliputi beriman pada malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar, kerana disampaikan oleh Allah dan Rasul juga. Dan juga terkandung dalamnya Islam. Setengah ulama kata iman dengan Islam sama je, tak ada beza. Islam ni maknanya hukum amali, semayang, puasa, zakat, itu Islam. Ada pun perkara iman, dia berkaitan dengan tauhid atau akidah ataupun ilmu kalam dia panggil. Segala panduan hidup. Jadi dalam Islam, segala panduan hidup itu dapat disimpulkan dalam satu intipati yang ringkas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun ianya merupakan sebahagian daripada rukun Islam, tetapi ianya penting sehingga menjadi syarat kepada orang-orang yang mahu menganut Islam. Apa dia? Mengucap dua kalimah syahadah. Kalau ada orang dia kata dia masuk Islam sahaja, dia tak ada buat pengakuan pun dua kalimah syahadah, kita pun muskil, dia pun semayang dia Allah tak terima. Sebab dia tidak buat rukun pertama. Rukun pertama dia mesti mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita ajar terjemahan kat dia, agar biar yang mendengar kita, orang lain dan dia sendiri yakin benar-benar apa yang diucapkan itu dengan maksud dan maknanya tanpa ada sebarang kekeliruan dan keraguan. Itu. Ataupun juga kita kata, kalau katalah lafaz bahasa Arab dia tak berapa sangat tepat kan, maklumlah usah kata kita, orang-orang mualaf ni kita sendiri pun orang ajar asyhadu alla ilaha illallah, dia ashadu alla ilaha illallah, macam tu juga. Kita ajar asyhadu alla ilaha illallah, ashadu alla lah. Nampak tak? Tak bunyi shin juga kan. Itu biasalah, normal. Jadi untuk kita elakkan kekeliruan, keraguan, kesamaran, kita katalah okey, kamu sebut asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada tuhan melainkan Allah. Tu dia. Tu rukun pertama, barulah boleh buat rukun kedua, solat, puasa, zakat, haji. Baik. Perlu juga diketahui bahawa di sana terdapat perkara-perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Walaupun dah diucapkan, dia boleh batal. Dia boleh batal. Dia macam wuduk lah.
Tuan-tuan ambil uduk je, sentuh isteri, batal. Kan? Kalau mazhab Syafi'i kita. Atau kita pegang kemaluan, batal. Kita buang air kecil, buang air besar. Ataupun kita, apa lagi? Keluar angin, batal. Macam tu jugalah 2 kalimah syahadah. Syekhuna atau guru kami Sa'id Hawa menyatakan dalam bukunya Al-Islam bahawa terdapat beberapa perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah. Di antara perkara yang membatalkan 2 kalimah syahadah itu ialah pertamanya, bertawakal dan bergantung kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib orang Islam bergantung segala urusannya kepada Allah. Tawakal ni apa dia? Bergantung, harap urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, apa ikhtiar kita? Makan ubat. Tetapi kita tidak bertawakal pada ubat tu. Kita bertawakal kepada Allah sebab Dia saja yang mampu menyembuh penyakit itu. Kita belajar, lalu terdapat sijil, kita pun kerja. Kita ikhtiar dapat sijil untuk dapat kerja je. Tapi kita tak bertawakal kat sijil tu. Sebab ada orang tak ada sijil boleh kerja. Ada orang tak makan ubat boleh sihat. Tapi cuma ikhtiar kena. Tapi jangan keliru. 2 benda kena buat. Pertamanya, bertawakal wajib. Wajib. Tawakal itu kata Abdullah At-Tustari menunjukkan seseorang itu beriman. Tetapi bila dia berusaha berikhtiar, menunjukkan seseorang itu mengamalkan sunnah. Jadi Rasulullah SAW dan para Nabi lu pun berusaha berikhtiar. Mereka ikhtiar cari rezeki. Mereka berikhtiar dengan apa saja ikhtiar. Kerana Allah menjadi berbagai sebab atas muka dunia ni mengikut hukum alamnya itu. Kalau kita dahaga, kita minum. Karenanya air itu boleh menghilangkan dahaga dengan izin Allah. Makan boleh menghilangkan lapar dengan izin Allah. Allah jadikan sebab musabab. Ada ni hilang dahaga dengan kenyang pada makanan. Ada nabi, para nabi yang meniaga. Ada ni tukang jahit, tukang besi, tukang kayu. Ada nabi yang memelihara kambing. Nampak? Subhanallah. Mereka cari rezeki. Nabi Musa, Allah kata ambil tongkat, pukul je kat laut. Laut terbelah. Padahal boleh berdoa boleh. Pengajaran ni nak bagi tahu ikhtiar kena ada. Bertawakal pada Allah pun wajib. Tapi jangan kita tawakal tapi kita tak ikhtiar, dia tak boleh. Kecuali kalau dah tak boleh lagi dah ikhtiar. Macam tu tawakal lah. Tak boleh nak ikhtiar. Ya? Kita nak ikhtiar lari tak boleh. Musuh dah kepung keliling kita. Lari depan, mereka depan. Lari kanan, kiri, mereka mana standby. Belakang sama. Masa itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ikhtiar tak ada dah. Nak lari memang boleh lari. Boleh ikhtiar lari. Tapi memang kita menghadapi kita mudarat. Itu. Baik. Dalilnya ialah wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ard. Surah At-Taubah ayat 25. Dan pada hari peperangan Hunain. Hunain ini berlaku dalam bulan Syawal. Tak kala kamu sombong dengan jumlah kamu yang banyak, tetapi tak beri faedah sedikit pun, sehingga bumi yang luas menjadi sempit bagi kamu. Tentera Islam masa itu rasa yakin dan percaya mereka perang boleh menang. Sebab mereka rasa mereka ramai. Padahal yang menentukan menang ni bukan sebab ramai atau sedikit, kuat atau lemah. Itu pada hukum akal saja. Tapi pada pergantungan diri kepada Allah sangat penting. Nampak? Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia macam kita ajar anak-anak kita belajar. Masa bila kita tanamkan akidah dengan anak-anak kita ni? Masa dia belajar. Kita jangan suruh dia belajar rajin-rajin je. Belajar pandai-pandai dengan ikhtiar dia. Pergi sekolah, pergi kuliah, itu pula study group, tuition, macam-macam. Kena ajar dia di penghujung itu, jangan lupa berdoa dan bertawakal pada Allah. Kebanyakannya kita tak ambil berat bab-bab akidah dan tauhid pada anak-anak. Kita kata kau belajar rajin-rajin, kau mesti berjaya. Pernah kita kata kau belajar rajin, tapi jangan lupa
Berdoalah kepada Allah dan bergantung haraplah kepada Allah. Nampak? Ada tu kisah budak ni dia ambil SPM. Tapi dia tak boleh nak study sangat sebab dia jaga ibu dia sakit. Dia dah usaha ikhtiar tapi pada masa sama juga dia kena jaga ibu dia. Bayangkan dia dibandingkan anak-anak yang lain. Tanggungjawab dia lebih berat terhadap pelajaran, terhadap ibu dia sendiri. Sebab kerana dia anak yang taat, dia jaga ibu dia walaupun dalam keadaan ibu dia sakit memerlukan pertolongan dia, banyaknya dia punya masa habis dengan ibu dia walaupun pergi sekolah. Satu hari masa masuk dia orang periksa, dia nampak apa sahaja yang dalam buku tu untuk menjawab periksaan tu pada bayangan mata dia sendiri. Akhirnya dia berjaya. Kan dia kisah dia tulis kan. Itu dia. Maknanya ada orang study bagai nak rak, bagai nak gila tapi tak dapat putusan cemerlang. Ada orang dia tak berapa sangat tapi dapat putusan cemerlang. Maksudnya menunjukkan kejayaan itu tidak boleh bergantung kepada usaha kita 100%. Tetapi kena juga dikaitkan dengan izin dari Allah. Kerana bila kita berdoa dan bertawakal, situlah tanda dia. Itulah Allah sebut dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Tapi Allah kata apa? "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Siapa bertawakal pada Allah, cukup baginya Allah. Sebab Allah Ta'ala balighu amri, menyampaikan segala urusannya. Sebab urusannya bainal kaf wan nun. Kun, jadi. Belum habis kun ni, kaf dengan nun antara kun, jadilah. Sebab Allah telah tulis segala-galanya. Macam mana kita belajar pada kuliah subuh baru-baru ni, awal ma khalaqallah al-qalam. Pertama sekali Allah jadikan qalam. Maka Allah kata pada qalam, faqala lah uktub. Faqala madza aktub ya Rabbi? Ya Rabbi madza aktub? Qala uktub maqadir kulli syai'. Kata qalam, pena, nak tulis apa ni ya Allah? Allah kata tulislah segala takdir-takdir sesuatu sebelum dijadikan akan alam ini. Maka kita tak tahu, maka kita bergantunglah ya Allah. Aku gantung harap sangat ya Allah kejayaan buat aku. Kita tak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita kan. Maka wajib kita bertawakal. Siapa tak bertawakal maka jadi kafirlah dia. Waliyadzubillah. Atau lambat rezeki sama. Rezeki ni Allah beri. Tapi ada tak setengah-setengah orang, saya punya rezeki ni yang beri jaminan adalah pelanggan-pelanggan saya. Rosak akidah dia. Sebab rezeki ni Ar-Razzaq Allah Ta'ala je. Sebab sifat dia Ar-Razzaq, rezeki Allah Ta'ala. Masuk waktu ke berapa? 8.25 24 ke 24 kan? Baik. Dari sini kita memahami makna kerana kemenangan yang sebenar tidak ada pada yang lain melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kan macam kisah tentera Talut melawan Jalut, begitulah tentera Badar melawan tentera-tentera kafir Quraisy. Masa tentera Talut nak lawan Jalut tu dia ada 80,000 orang. Tapi sebab kerana dia kata dah innallaha mubtaliikum binahar, Allah uji kamu dengan sebatang sungai kan. Siapa yang minum bukan tenteraku, siapa yang minum ambil tapak tangan je, maka itu tenteraku. Yang taat 6,000. So 80 tolak 6,000, mana 6,000 taat. Dan 74,000 tak taat. Mana 74,000 left group lah. Left group kan. Bayangkan nak lawan dalam sejarah. Saya tak ingat berapa lah. 100,000 tentera Jalut kan. Dia lawan tu bayangkan 6,000 je. Nak lawan dengan 100 je. Dia lawan-lawan tu la ya Allah. Allah beri kemenangan pada tentera Talut. Sabulah 313 perang Badar lawan dengan 1,000. Kalau ikut congak pilihan raya kalah lah. Kan? Undi 313 dengan 1,000. Itu dia. Tapi tidak ada mustahil bagi Allah kan. Itu dia. Baik. Tawakal itu bukan bermakna meninggalkan kerja. Ni kena faham. Dan juga usaha. Ada orang dia tak kerja tak usaha. Kita tanya dia, kan? Tak kerja Syekh, tak, dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu silap. Kan?
Ada tawakal, insya-Allah Allah bagi rezeki, insya-Allah. Saya kerja untuk Allah SWT. Itu silap. Kan? Kena kerja. Kan? Cari rezeki. Macam-macam. Kan? Ada seorang ustaz tu musim PKP tak mengajar kan, pasal banyak surau tutup macam tu, ada kan di viral kan, kerja bawa Grab, apa ni, Grab food, bukan Grab kereta tu, Grab food kan, hantar makanan. Tak ada masalah. Dan banyak ruang-ruang boleh kerja. Tak ada masalah. Rezeki Allah boleh beri, tapi kena usaha. Mana rezeki tu siap dah, macam jodoh lah. Jodoh tu dah ada dah, cuma dia kena cari baru ada. Kan? Macam tu. Baik. Allah Ta'ala merintah kita supaya berusaha. Di samping itu kita diperintah supaya beriktimad. Iktimad ni bergantunglah, sama tawakallah pada Allah Ta'ala. Dan kita juga disuruh mengubati penyakit dan beriman bahawa Allah yang menyembuhkan penyakit, bukan doktor, bukan ubat. Walaupun orang berubat dengan cara Islam ni, nak ingat kadang-kadang, oh pergilah ke ustaz tu, insya-Allah sembuh, betul lah, insya-Allah baguslah. Tapi kau tak sebut insya-Allah, bahaya tu. Kau pergi ke ustaz tu, sembuhnya garanti kan, sebab dia baca panjang sikit. Ustaz fulan tu pendek sangat kan, dia tak boleh kan, sebab dia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah, kita berhenti itulah, insya-Allah kita sambung pada bulan depan. Subhanakallah wa bihamdik, syalla la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.